منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke 63. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun akan memasuki syurga. Sementara sesiapa yang bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu akan memasuki neraka. Hadis riwayat Muslim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata la yushriku billahi syai'a faqad harramallahu alaihi an-nar. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka ke atasnya. Alhamdulillah, tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, itu kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Hadis yang ke-63. Yang ke-63 ni diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir ni kita dah beberapa kali ceritakan tentang Jabir ni. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada Bani Khazraj, umur 14 tahun masuk Islam. Ketika mana berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua, dia ikut ayah dia. Kemudian masa perang Uhud dia nak pergi, Rasulullah tak bagi, ayah dia mati, dia kena jaga adik-beradik dia 9 orang perempuan kan. Kemudian buah tamar mukjizat Nabi masa tu kita dah ceritakan. Masa peperangan Khandaq, dia masak-masak kambing, semua sahabat makan, ribuan sahabat makan. Kita dah ceritakan tentang Jabir bin Abdullah. Banyak cerita-cerita yang menarik tentang dia. Dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang bertemu dengan Allah, sesiapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya kita lah ni, yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, kita tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dakhalal jannah, pasti kita akan masuk syurga. Tu bila ada kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kita dengar kalimah itu sebagai orang Islam, kita ni dah Islam, kita tak berasa sangat sebab kita rasa biasa je. Tapi kalau kita ni orang kafir, kalau lah kita ni orang kafir, kita rasa lain, baru kita rasa feel dia, uish, menyekutukan Allah, masuk neraka. Kita ni orang Islam, kita tak berasa sangat lah. Itu ya. Kemudian Nabi menyebutkan waman laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, sesiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Okey, jelas. Jadi kita ni insya-Allah lah orang yang Islam beriman semua, kita tak mensyirikkan Allah. Dan syirik ni dia ada macam-macam jenis lah. Syirik kecil, syirik besar, syirik pelbagai bentuk yang ada dikategorikan oleh para ulama. Okey, kemudian hadis yang kedua, hadis daripada Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, Ubadah ni juga salah seorang sahabat Nabi ni, jarang kita jumpa nama Ubadah ni. Ubadah ni ulama hadis kata dia meriwayatkan hadis tak banyak, ada sekitar lebih kurang dalam 181 hadis saja
yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Ubadah ni dia geng orang tua. Bila saya ceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi ni, dia ada geng kanak-kanak. Ini dia geng orang tua. Geng Abu Hurairah yang Islam dia, tak macam Abu Hurairah tu dia lewat Islam dia. Tapi yang Ubadah bin Samit ni, dia Islam dia awal ketika mana berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Dia Khazraji juga. Ubadah bin Samit, dia dikenali sebagai Abul Walid. Dia dengan yang Jabir ni tadi satu Bani Khazraj. Dia masuk Islam ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua, dia jumpa dengan Nabi, masuk Islam, kemudian berkhidmat dengan Nabi lah. Dan apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, jadi Nabi ni bila dia hijrah ke Madinah, yang Khazraji ni orang-orang Ansar lah, orang-orang Madinah. Jadi Nabi dia ambil suku-suku Madinah ni disaudarakan dengan Muhajirin. Dan Ubadah bin Samit ni disaudarakan dengan Abul Marthad Al-Ghanaqi lah, Abul Marthad, dia disaudarakan. Jadi orang Muhajirin ni orang susah lah, harta semua tinggal. Jadi datang ke Madinah tu tak ada partner, hidup nak duduk kat mana. Jadi Nabi carikan keluarga, letakkan, kita kata macam keluarga angkat lah, ni letak sini, sahabat ni jadi keluarga angkat ini, yang ni keluarga angkat sini kan. So dia ni dengan Abul Marthad kan, dekat Madinah. Ketika mana berlakunya pengusiran Bani Qainuqa, Abul Marthad ni, Ubadah bin Samit ni, dia antara yang Nabi beri arahan supaya menjadi ketua rombongan untuk memastikan Yahudi Qainuqa ni dia keluar daripada Madinah sampai ke Dabab, nama tempat tu di utara Madinah. Dan Ubadah bin Samit ni dia merupakan ketua suku Khazraji. Banyak khidmat dia dengan Nabi. Bila Nabi wafat zaman Umar Al-Khattab, dia ni pernah ditaklifkan menjadi tenaga pengajar Al-Quran di Syam. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, di antara penghafal Al-Quran golongan Ansar ialah Ubadah bin Samit. Dia ada 3 orang yang zaman Umar dihantar ke Syam. Ubadah bin Samit, Abu Darda dan juga Muaz. 3 orang ni jadi tok guru Quran yang ngajar ke Syam. Dia disebutkan meninggal ketika mana zaman Khalifah Uthman bin Affan, ketika berumur lebih kurang dalam 70 tahun lebih. Ubadah bin Samit. Dalam hadis ini menyebutkan Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man mata la yushriku billahi syai'a, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain sedikit pun, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis tentang kalimah thayyibah ni, kalimah la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dah halal jannah. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita ni insyaAllah semuanya Islam beriman, jadi kita jaga kalimah la ilaha illallah pada diri kita ni sebaiknya, supaya kita memahami, jangan sedikit pun kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika illa allazina amanu.